Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz sambung apa bab 16, betul Ustaz? Muka surat 117. Zikrullah demi menampung kekurangan. Mm-mm. Okey. Mm-mm. Gunakan. Terima kasih banyak Khaliza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم سلم إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وأخرجهم من ظلمات الحياة إلى النور. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وأرسل عليهم جنودا لم تروها وأهلكهم كما هلكت قوم نوح. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. أما بعد. Jadi Kak Liza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala dan insya-Allah kita sambung yang Kak Liza sebut tadi. Siapa yang ada buku Message Deep dalam Al-Quranul Karim, boleh buka muka surat 117 ya. Merujuk kepada surah An-Nisa ayat 103. Okey, saya cari dulu surahnya. Hmm. Surah An-Nisa terjemahan. Okey, baik. Sebelum ni kita sudah bincang yang akhir tu, kita tetap diberikan ganjaran asalkan kita ada kehendak ya. Okey. Jadi pada ni kita sambung lagi. Zikrullah demi menampung kekurangan. Ayat 103. Okey. Siapa yang belum sarapan sambil kelas boleh sarapan ya. Tadi isu pun. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha qadaitumus salat. Belum bincang lagi tajuk ni Kak Niza. Belum. Kak Niza. Belum Belum Ustaz. Memang belum Ya. Okey, okey. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan salah, maka hendaklah kamu zikrullah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga ketika berbaring. Apabila kamu telah mencapai ketenteraman, maka kerjakanlah salat. Sesungguhnya salat ini diwajibkan ke atas orang beriman, ada masa-masanya. Jadi sebenarnya untuk memahami isu ini, ibu-ibu, tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena lihat ayat-ayat sebelum dan selepas lah. Ini cerita tentang apa sebenarnya, ya. Dan bila kita lihat, ia cerita tentang jihad pada jalan Allah Azza wa Jal. Dan di situ pada ayat 102 memang diterangkan pun ya. Apabila engkau berada kalangan mereka, lalu engkau mendirikan salat bersama dengan mereka, maka hendaklah ada pihak yang sedang yang salat bersama dengan Nabi SAW dan ada juga pihak yang mana memegang senjata. Okay, tapi itulah ceritanya tu. Dia menceritakan tentang salatul khauf.
Dan salatul khauf ini kalau ikut cara Nabi SAW, seingat saya ada dalam 3 cara lebih kurang. Dan kemudiannya dia panggil salat syiddatul khauf. Okey, ada dua ya. Ada dua kategori di situ. Satu, okey saya tulis sini. Salat perang. Salat perang ni dia ada dua. Satu namanya salatul khauf. Salatul khauf. Yang satu lagi dia panggil salat syiddatul khauf. Syiddah al-khauf. Syiddatul khaufi. Okey, khauf itu artinya takutnya. Khauf artinya takut, merujuk kepada perang. Dan kalau syiddatul khauf itu terlampau takut. Artinya, kalau salatul khauf ini kita masih boleh buat sebagaimana yang diajarkan dalam ayat 102. Contohnya kalau kita bahagikan saf itu kepada 4 saf. Okay, saf yang ganjil ni, saf 1 dan saf yang ketiga ni, mereka follow je Nabi SAW rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, kemudiannya berdiri. Okay. Manakala saf yang genap, saf yang kedua dan saf yang keempat ni, ketika Nabi SAW rukuk, mereka belum rukuk. Mereka qiyam tu dengan Nabi, tapi masa Nabi rukuk, sujud, semua tu mereka tak ikut. Sampailah bila Nabi berdiri tegak, barulah saf yang kedua, keempat, keenam ni, mereka pun turun rukuk, selesaikan semuanya, sampailah mereka berdiri balik bersama dengan Nabi SAW. Ini solat yang boleh dikerjakan dalam keadaan al-khauf. Artinya, masih boleh solat secara berjemaah, masih boleh rukuk, masih boleh sujud bagaimana biasa. Cuma dalam keadaan menyandang senjata masing-masing. Ya, dan kategori yang lebih kritikal daripada salatul khauf dalam keadaan tadi, namanya salat syiddatul khauf. Salat dalam keadaan terlampau takut. Yang ni kita dibebaskan daripada rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Yang penting kita boleh niatkan dalam hati sahaja pergerakan-pergerakan tersebut. Yang penting solat je. Okey, baik. Itu satu perkara. Yang kedua, ibu-ibu yang rahmati Allah, kalau kita lihat dalam ayat 103 ni, ada dalam 3 ataupun 4 perkara yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. 3 ya. Satunya, apabila kita telah mengerjakan salat, maka kita kena zikrullah. Okey, satu. Tapi yang keduanya, satu benda yang agak mengelirukan. Pertamanya Allah sebut, apabila kamu selesai salat, maka zikrullah. Kemudiannya Allah sebut, maka apabila kamu tenang, hendaklah kamu mengerjakan salat. Tadi kan dah kata salat. Bila salat, kena zikrullah. Yang kedua, apabila kamu tenang, maka hendaklah kamu mengerjakan salat. Macam mana pula? Dan yang ketiga adalah penjelasan bahawasanya salat merupakan satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman. Ada masa-masa dia. Okey, jadi kita nak kena faham perkara ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apakah perbezaan antara perkataan, ya, saya tengok di sini senang, saya nak tanda sikit. Okay, qadaitum, satu kita ada qadaitum, dan yang keduanya kita ada fa'aqimu. Fa'iza qadaitum, satu. Yang kedua adalah fa'iza tuma'nantum fa'aqimu. Okay, jadi qada itu menunaikan, fa'aqimu pun menunaikan ataupun mengerjakan, ya, mendirikan. Bolehlah mana-mana pun. Okay, tetapi sebenarnya dia ada beza antara qada dengan iqamah. Kalau fa'iza qadaitum, okay, ibu-ibu pun boleh, kalau nak buat catatan, ya, sampai ada buku, tolong buat catatan. Lafaz qadaitum berasal daripada qada'un. Qada'un. Okey, satu. Ya. Yang kedua, kalau lafaz fa'aqimu, lafaz fa'aqimu berasal daripada apa? Kalau fa'aqimu, aqimu, Iqamah, Ustaz.
Iqamah. Iqamatun. Terima kasih banyak Kak ya. Iqamatun. Fa tu maka dia perkataan lain tu. Dia ada dua. Fa satu, yang keduanya aqimu. Jadi qadaitum asal daripada qada, melaksanakan ataupun mengerjakan, mendirikan. Fa aqimu iqamatun, mengerjakan atau mendirikan. Okey. Tapi ada beza antara kita qada solat dengan iqamati solah. Ini bukan perbincangan qada fiqhiyah ibu-ibu sekalian ya. Kalau qada fiqhiyah ni artinya kita qada solat yang kita terlepas pada waktunya. Itu qada solat, itu benda yang lain. Tapi qada di sini artinya melaksanakan. Okey. Apa beza antara faiza qadaitum dengan faaqimu? Kalau qada ni artinya solat dalam keadaan tidak sebagaimana biasa. Dia penting solat. Solat dalam keadaan rukuk, sujud tunggang langgang kerana ketakutan dalam perang tadi. Baca pun tidak khusyuk, ikut dan je baca, dan mungkin dalam solat itu ada masa kita terlupa rakaat ke kerana terlalu diserang perasaan bimbang dan sebagainya. Maka ia dinamakan sebagai qada ataupun qadaitum. Tum tu kamu ya. Tum tu kamu. Asalnya qada, tum tu kamu. Okey. Jadi qadaitum, ibu-ibu tolong buat catatan masing-masing. Menunaikan solat dalam keadaan apapun. Ya, menunaikan solat dalam keadaan apapun dalam kurungan solatul khauf. Manakala fa'aqimu itu mengerjakan solat sebagaimana biasa, yang biasalah kita jumpa dalam pelbagai ayatul Quran, allazina yuqimunas salah, iaitu orang-orang yang mendirikan salat, yakni dia mengerjakan salat dalam keadaan yang terbaik, rukunnya, syaratnya, ketenangannya, okey, ketertibannya, kesempurnaannya dan sebagainya. Itu namanya iqamah, mendirikan sepenuhnya apa yang dimaksudkan dalam salat itu sendiri. Itu jadi beza ya antara qada dengan iqamah. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga di sini ibu lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengatur ayat Quran ini mengikut keutamaannya. Bila kamu selesai qada salat, mengerjakan salat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, kemudiannya dan duduk, dan juga junubikum. Okey. Mohon ibu-ibu juga buat catatan bahawa waw yang ada tu, wa qu'udan. Dan waw yang kedua, wa ala junubikum. Okay, wa tu kan. Apa maksud wa di situ? Wa ataupun waw yang merujuk kepada wawul ataf. Okay, wawul ataf. Saya tulis. Wawul ataf. Apa maksud wawul ataf? Iaitu menunjukkan sesuatu yang berbeza. Berdiri berbeza dengan duduk, duduk berbeza dengan berbaring, itu sahaja ya. Tapi ceritanya Allah Ta'ala sebut benda tu mengikut urutan dia. Langkah yang pertama bila kita solat ni, yang pertamanya Allah nak sebut zikir ini dalam keadaan berdiri. Okey. Sama dengan ayat surah Al-Imran kan, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Okey, kemudiannya zikir itu dalam keadaan duduk, kemudiannya zikir itu dalam keadaan berbaring. Sesuailah dalam kes perang ni. Dalam kes perang ni, mana satu yang kita perlukan, berdiri ke duduk ataupun baring? Mestilah berdiri. Maka bila kita selesai solat, kita berdiri untuk bersiap siaga dalam perang ini, dan dalam keadaan berdiri itulah kita zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita nak zikir sekejap dalam keadaan duduk kerana keadaan sedikit aman, sedikit tenang pada masa tersebut pun tak ada isu. Cuma dalam perang ini yang paling sesuai adalah berdiri. Maka berdiri disebutkan dahulu, barulah kemudiannya duduk, barulah yang terakhir bagi siapa yang terlampau penat, bagi siapa terlampau letih ya, ataupun bagi siapa yang ada kecederaan, maka bolehlah ingat kepada Allah Azza wa Jalla sambil menerima rawatan tersebut dalam keadaan berbaring. Okey. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat Allah Ta'ala guna perkataan iza di situ ya. Dan dalam Al-Quran sebenarnya dia ada beza antara iza dengan iz ya.
Kita contohnya, saya tunjuk pada ibu-ibu. Kita ambil contoh yang paling mudah lah. Ayat yang agak grammar juga ni. Ayat 30 surah Al-Baqarah. Okey. Kata Allah Jalla wa'ala, wa idh qala rabbuka. Wa idh qala rabbuka. Jadi di situ idh digunakan. Ataupun wal-layli idh adbar. Was-subhi idha asfar. Kalau malam, Allah kata wal-layli idh adbar. Tapi kalau subuh, was-subhi idha. Bukannya idh. Was-subhi idha asfar. Jadi di situ menunjukkan ada beza antara iza dengan iz. Okey. Apa beza antara iza dengan iz? Iz ini menunjukkan sesuatu yang telah berlalu, ya. Iz wa iz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu dulu berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan di muka bumi ni adanya khalifah. Okey. Tapi kalau izah ni nak ceritanya benda yang akan datang macam mana. Okay, nanti-nanti bila kamu solat, kamu kena ingat Allah Azza wa Jal selepas kamu solat. Dan nanti-nanti bila kamu dah tenang sedikit, maka kerjakan solat sebagaimana biasa. Jadi itu. Wallayli iz adbar, dan demi malam yang telah berlalu. Malam dah berlalu. Tapi akan datang, apa yang akan berlaku? Subuh. Maka wasubhi iza asfar, dan subuh apabila dia akan terang nanti. Maka di situ ada beza antara iza dengan iz. Iza ini menceritakan soal yang nanti apabila berlaku tu macam mana. Ya. Kalau iz, benda yang telah berlaku. Baik, itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Allah Azza wa Jalla telah menamakan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah ini mengerjakan salat dengan nama Al-Mu'minin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya mukminin ini merujuk kepada semua orang, sama ada dia berjihad ataupun tidak berjihad. Tapi dia punya siyakul ayat. Siyak ni apa maksudnya? Siyak ini adalah dia punya latar ayat tersebut. Ayat sebelum dan ayat selepasnya cerita tentang apa? Cerita tentang orang yang berjihad pada jalan Allah Azza wa Jalla. Maka al-mu'minin di sini secara umumnya untuk semua orang, dan secara khususnya Allah nak cerita, walaupun kita terlibat dalam perang yang macam mana pun, kita sebagai orang beriman kepada Allah tetap wajib mengerjakan salat mengikut waktunya. Kecuali apabila kita terlepas kerana serangan demi serangan, sampaikan kita pun tak sempat nak salatul khauf, maka kita masih dibenarkan untuk salatul qada. Salatul qada ini ada masa dia boleh, standardnya kalau kita sengaja tinggal, dia jadi dosa. Tapi ada masa juga salatul qada tidak dianggap sebagai berdosa. Dalam beberapa situasi, ya. Dalam beberapa situasi, salatul qada tidak dianggap sebagai berdosa. Contohnya orang yang tak sempat sungguh nak salat tadi kerana kesibukan demi kesibukan, kepenatan dengan isu perang tadi, sampai terlupa, terlepas waktu, tak sedar pukul berapa, ataupun orang yang tertidur, ataupun orang yang terlupa, ataupun juga orang yang, kalau ikut mazhab Syafi'i lah, orang yang dia musafir, kemudiannya dia tak jumpa tempat untuk solat kerana jalan terlalu jam, kemudiannya badan terlalu penat, dia kena balik ke rumah terus. Dalam keadaan belum lagi dia solat maghrib, dia terus balik ke rumah. Okay, bila dia balik ke rumah tu pada waktu isyak, maka bagaimana dengan solat maghrib dia? Sedangkan dia dah sampai rumah. Maka mengikut mazhab Syafi'i, solat maghrib itu dianggap sebagai qada namun tidak berdosa. Ya. Solat maghrib dianggap sebagai qada namun tidak berdosa. Manakala ada mazhab seperti Hambali menganggap ia sebagai solat jamak takhir. Okey. Tak apalah, itu sebagai selingan sahaja. Itu perkara yang kelima. Perkara yang keenam, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak berikan tumpuan dalam topik pada kali ini adalah zikrullah menampung kekurangan dalam salat. Okey. Kalau kita perhatikan dua ayat yang berbeza ini, satu ayat sampai wa'ala junubikum, dan satu lagi ayat fa'iza tama'nantum fa'aqimus salah. Sekejap ya.
Okey. Dalam kes ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata, bila kamu selesai menunaikan salat, maka ingatlah kepada Allah tu kan, zikrullah. Tapi dalam ayat yang kedua ni, فَإِذَا تَمَأْنَنْتُمْ, apabila kamu dah tenang, maka kerjakan salat. Ayat kedua tu tidak pula dinyatakan. Bila tenang, kamu salat dan lepas salat kena zikrullah. Tak ada. Zikrullah itu disebutkan dalam ayat yang pertama sahaja. Bila selesai tunaikan salat, maka kena zikrullah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga dalam keadaan berbaring. Kenapa? Kerana solat yang dikerjakan dia sebenarnya mana-mana solat pun kita zikir. Lepas solat fardu pun kita zikir. Tapi ini cerita khusus. Apabila kita solat dalam keadaan qada tadi, yang kita duk bahaskan tadi, solat dalam keadaan ketakutan, solat perang tadi, pasti banyak kekurangan. Ya, mesti banyak kekurangan. Maka kata ulama, oleh kerana terlalu banyak kekurangan, maka kita perlu menampung kekurangan tersebut dengan zikrullah. Ini saya sebutkan dalam muka surat 119 tu. Maksudnya kata Syekh Nasir As-Sa'di. Okay, ibu boleh buat catatan. Nasir As-Sa'di tu dia ada, Syekh Nasir As-Sa'di dia ada tafsir. Mudah ceritanya, tafsirnya bertajuk Tafsirus Sa'di. Itu cerita mudah lah. Tapi kalau nama penuh tafsir tersebut, Taisirul Kalimir Rahman. Taisirul Karimir Rahman. Tapi dia ada nama penuh sebenarnya. Apa nama penuh dia? Fi tafsiri kalamil mannan ke macam mana tu? Cuba kita tengok. Sekadar nak tahu je. Taisirul Karimir Rahman. Fi tafsiri kalamil mannan. Okay, dalam mentafsirkan kalam Tuhan Maha Pemberi Al-Mannan. Okay. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, sesiapa yang ada kekurangan dalam mana-mana ibadat seperti berkhayal ketika salat, hendaklah dia memperbanyakkan zikrullah demi menampung kekurangan tersebut. Sebagaimana dalam kes solat perang tadi, oleh kerana ada kekurangan demi kekurangannya, maka kita perlu menampung dengan zikrullah. Begitu juga kalau kita solat zuhur misalnya, atau solat duha ke, solat apa ke, fikiran kita melayang entah ke mana ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Tambah-tambah sekarang ni mungkin sebahagian kita melayang-layang fikirannya mengenangkan nasib kanak-kanak manusia di Gaza, saudara kita di Gaza. Mungkin dia melayang-layang sikit dalam salat. Maka oleh kerana fikirannya melayang ketika salat, walaupun melayang dalam perkara kebaikan dan akhirat sekalipun, kita perlu menampung kekurangan tersebut dengan zikrullah. Ya, jadi habis salat kita istighfar, habis salat kita baca apa-apa zikir, ya. Dan pastilah yang paling boleh menampung kekurangan dalam salat yang kita kerjakan adalah dengan memperbanyakkan salatus sunnah. Itu antara cara untuk menampung kekurangan. Tapi apa pun yang yang tafsir yang Syekh Sa'di tadi bukan disebut dalam tafsir dia, ya. Memang beliau ada tafsir Sa'di, tapi ini bukan disebut dalam tafsir beliau. Ini disebutkan dalam tafsir yang lain. Al-Mawahibur Rabbaniyah minal ayatil Quraniyah. Okey. Jadi ceritanya, kalau ada kekurangan je, kita zikir. Itu poin yang disampaikan dalam ayat ini. Apa lagi orang dalam perang ni, dia tak sempat nak salat sunat dah. Maka Allah Ta'ala tak kata kena tampur dengan salat sunat. Tapi Allah sebut dengan zikir kerana orang yang berjihad pada jalan Allah Azza wa Jal masih ada kemampuan untuk berzikir. Baik. Perkara yang ke-6 atau yang ke-7. Kenapa Allah Azza wa Jalla tetap mewajibkan solat ke atas orang yang berjihad pada jalannya, sedangkan kalau kita fikir, tak boleh ke kalau Allah Ta'ala tundakan dulu kewajipan solat ataupun batalkan sahaja kewajipan solat tersebut. Misalnya kan ada beberapa jenis orang yang mana Allah Ta'ala tidak wajibkan solat dan tak perlu ganti. Contohnya wanita yang datang haid, jadi tak wajib solat, tak boleh solat, haram solat dan tak perlu digantikan. Okay, jadi mengapa orang yang berjihad pada jalan Allah Azza wa Jal pun tidak diberi keringanan seperti kaum wanita tadi untuk tidak mengerjakan salat? Maka jawapannya, kita perlu membezakan antara dua kasus ini, dua kes ini. Ada perbezaan dia. Dalam kes jihad pada jalan Allah Azza wa Jal, kita memerlukan tenaga daripada sudut dua sumber. Tenaga dalaman dan juga tenaga luaran. Tenaga dalaman ini akan support tenaga luaran. Tenaga luaran pastinya memerlukan kekuatan
yang begitu ampuh daripada kekuatan dalaman. Maka untuk membentuk kekuatan dalaman ini tidak lain dan tak bukan dengan salat. Jadi sebenarnya tujuan Allah Azza wa Jalla tetap mewajibkan salat ke atas orang yang beriman kerana salat itu menjana kekuatan kepada tentera-tentera Islam. Bila bila kuat dalamannya, kuatlah fizikalnya, barulah mereka tidak gerun untuk berhadapan dengan serangan pihak musuh. Nah, mungkin ibu-ibu pun tengok bagaimana doktor-doktor di Gaza yang berkumpul beramai-ramai, yang melongkan nasyid, mereka memasang tekad, mereka tidak akan berundur daripada bumi Gaza untuk menjadi pasukan penyelamat. Dan baru juga saya tengok satu video yang mana 2 orang doktor, masa tu ada rakaman video, dan video itu merakam sampai habis saat kesyahidan mereka dibom. Ini Masya Allah. Macam mana mereka boleh mencapai tahap langsung tidak gerun, itu ibu-ibu sekalian. Kalau bukan kerana mereka telah melihat syurga yang terpampang indah di hadapan mata mereka, membuatkan apa sangatlah kehidupan dunia, semua itu telah dibius oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak rasa takut, sakit pun menghadapi kematian tersebut. Subhanallah, Masya Allah, ini memang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, seingat saya ada dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah. Okay, izinkan saya untuk mencari sekejapnya. Ya ayyuhallazina amanu zkuru. Macam mana nak cari ini saya pun tak tahu. Okey. Ada tak? Alamak, tak ada. Ya ayyuhallazina amanu zkuru. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Macam tu ke? Okey, kita cari dulu. Okey. Betul. Dalam bukan ayat ini. Ya ayyuhallazina idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha zikran katsira. Sini ya. Okey. Idza laqitum fi'atan. Idza laqitum, bukan yang tu. Okey. Kita tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla sebut dalam suratul Anfal ayat 45. Suratul Anfal ayat 45. Okey, tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla sebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, ini dalam perang ni, dalam perang Badar. Dalam perang Badar, ketika kami memperlihatkan kepadamu wahai umat Islam semasa kamu bertemu dengan mereka. Okey, yang mana umat Islam tengok tentera musuh ni sikit je, padahal ramai. Tapi Allah Ta'ala yang membuatkan umat Islam tengok musuh tu sikitnya, mudah je nak lawan. Okey. Kemudiannya sedikit bilangannya pada pandangan mata kamu dan kamu pula diperlihatkannya sedikit bilangannya pada pandangan mata mereka. Okey, ni dalam perang apa ya? Dalam perang Badar lah, dalam perang Badar. Okey. Jadi kemudiannya Allah Ta'ala sebut dalam berhadapan dengan pihak musuh ni, wa ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan pihak musuh, maka hendaklah kamu teguh menghadapinya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan kamu kena ingat kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu akan beruntung. Jadi ceritanya dengan zikrullah Azza wa Jalla, barulah kita akan membina kekuatan dan akan mencapai kejayaan dalam perang tersebut. Sebab itulah Allah Azza wa Jalla tetap meminta mereka, kita semua, walau dalam apa jua keadaan, salat dan juga zikrullah itu perkara yang paling penting yang tidak boleh diatasi dengan mana-mana amalan. Ya. Okey, baik. Maka kita panggil apa ya? Ia membantu kita untuk lebih kuat dalam menghadapi musuh itu sendiri. Okey, selesai. Dan kita tengok bagaimana tafsir Rusindi oleh Syekh Nasir Sa'di. Saya sebut dalam muka surat 118. Perang menyebabkan jiwa kita berasa sangat takut. Ketakutan pada jiwa boleh membuatkan fizikal kita menjadi lemah. Sehubungan itu, Allah Ta'ala tetap memerintahkan kita untuk mengerjakan salat dan mengingatinya demi menguatkan semula jiwa dan fizikal. Ya, okay, satu.
Yang kedua, ibu-ibu dan rahmati Allah, kita lihat dalam ayat 105 dan juga 106. Okey. 105 dan 106 ini bawah topik dosa menghalang kebenaran. Ya. Kata Allah Azza wa Jal, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami macam mana yang nak sebut? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Kitabul Quran, dengan membawa kebenaran. Tujuannya apa? Li itu menyatakan tujuan untuk tahkuma bainan nasi bima arakallah, supaya kamu menghukum kalangan manusia ini mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan wahyunya. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahima, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Okey, baik. Pertamanya kata Syekh Ibn Utsaimin di dalam kitab beliau tu, muka surat 121, sebahagian ulama menyatakan bagi mana-mana ilmuwan ataupun mufti yang ingin mengeluarkan fatwa, hendaklah beristighfar terlebih dahulu. Nampak gaya saya terlepas pandang benda ni. Bila kita posting apa-apa di media sosial ke, kita nak apa pun, kita istighfar dahulu. Astaghfirullah. Semoga dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan pada kita. Yang biasanya lepas kelas kita akan baca tasbih kafarah kan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk. Aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku mohon taubat kepadamu. Okey. Kata bin Utsaimin tu, ilmuwan ke mufti ke nak keluarkan fatwa, hendaklah beristighfar terlebih dahulu. Mohon ampun. Ayat ini telah meminta Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, wastaghfirillah, kerana dosa itu akan menghalang kita untuk mendapat keputusan yang terbaik. Jadi apa pun tambah-tambah melibatkan benda yang besar, kena istighfar terlebih dahulu, memohon petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Itu perkara yang pertama. Maka kalau kita tengok saya punya ulasan tambahan, sebelum mesyuarat, istighfar dulu. Astaghfirullah, ya. Sebelum kita mahu memilih pasangan hidup, istighfar dulu. Supaya kita pilih tu betul-betul kerana Allah Azza wa Jal, bukan kerana isu kekayaan ke, isu ketampanan atau kecantikan, ataupun kerana kita dapat apa-apa kelebihan daripada perkahwinan dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Sebelum berkempen pilihan raya pun saya kata istighfar dulu, supaya dengan itu kita tidak kempen berlebih-lebihan. Dan sebelum berbahas dalam parlimen pun istighfar dulu. Jadi bila apa pun kita mulakan dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya-Allah kita akan mendapat kebaikannya daripada Allah Rabbunal Jalil, ya. Okay. Dan istighfar ni dia tak semestinya dengan astaghfirullah. Apa-apa lafaz seperti Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim, itu pun istighfar. Ataupun kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu pun istighfar. Rabbana zalamna anfusana dan sebagainya. Silakan Puan Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, cuma nak tanya, nak tahu Ustaz, bagaimana di Gaza yang perang tu, kalau mereka nak solat dalam keadaan mudarat, tak ada air, pakaian kotor, darah semua sebagainya, macam mana Ustaz? Okey, tidak ada masalah pun Puan Amira. Dia punya kes dia begini. Saya nak buat qiyasul adna alal a'la. Saya nak kias dengan benda yang kecil je, perang tu benda yang besar. Kalau yang kecil pun dibenarkan, apalagilah benda yang besar. Okey. Dalil contohnya kalau orang yang sulusul baul, orang yang kencing tidak lawas. Jadi sepanjang solat itu dia ada terbuang air kecil dia tu, solatnya sah. Wanita yang istihadah, keluar darah penyakit. Jadi sepanjang solat tu masih keluar darah penyakitnya, pun solatnya sah. Orang yang terbuang angin tanpa henti dan sukar untuk dia solat. Ada seorang ibu dia jumpa dengan saya.
anak perempuan sulung dia rasanya diuji dengan Allah Azza wa Jalla, selalu terkeluar angin. Menyebabkan anak dia jadi penat salat. Anak dia tak fed up tapi jadi penat sikit lah. Nak kena tunggu tenang dulu. Jadi sebenarnya boleh salat walaupun dalam keadaan terkeluar angin, langsung tidak kurang pahalanya. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan menghargai kesungguhan dia untuk mengerjakan salat. Jadi kalau benda-benda macam tu pun, penyakit-penyakit pun Allah Ta'ala ampun, apalagi dalam situasi yang lebih getir dan mudarat, darurat seperti perang tadi, lagi-lagilah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pakaian tak bersih ke contohnya, dalam keadaan darahnya dan darah itu dianggap sebagai najis, dalam keadaan mungkin tidak ada wuduk pun pada masa tersebut, semua itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka bahkan mendapat pahala yang besar kerana tetap berusaha untuk mengerjakan ibadah salat. Boleh ya Puan Amira? InsyaAllah. Alhamdulillah faham Ustaz. Jazakumullahu khairan. Okey, baik. Ibu dan rahmat Allah sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiga kita tengok dalam muka surat 1, 2, 3. Ya. Kemenangan buat orang Islam tidak kepada orang kafir. Iaitu ayat 141. Okay. Lajak pula. Okey. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu ialah orang yang sentiasa menunggu-nunggu sesuatu menimpa umat Islam. Fa in kana lakum fathun minallah, bukan. Begini lebih tepat. Orang munafik itu sentiasa menunggu apa result umat Islam tu. Result yang okey ke, result yang tidak okey. Okay. Fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum. Apabila kamu mendapat pembukaan daripada Allah Azza wa Jal, maka orang munafik akan berkata, bukankah kita ini satu geng? Kita berjuang bersama-sama, kita berjihad sama-sama. Mereka dakwa. Mak Islam untung je, mereka mulalah nak pergi himpit orang Islam. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Akan tetapi kalau orang kafir pula yang berjaya dalam perang tersebut, maka mereka pun akan pergi jumpa dengan orang munafik. Kalau orang munafik mendapat keuntungan, nasibun ni keuntungan, maka orang munafik akan pergi jumpa dengan orang kafir dan mereka berkata, alam nastahwiz alaikum, bukankah kami juga turut membela kamu, wa namna'kum minal mu'minin, dan mempertahankan kamu daripada serangan orang balas, serangan orang Islam. Dengan cara apa? Dengan cara mendedahkan rahsia strategi umat Islam. Okey. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Maka Allah Azza wa Jalla sentiasa akan menghukum antara kamu pada hari kiamat nanti. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Ta'ala selama-lamanya tidak menjadikan kepada orang kafir jalan untuk membinasakan orang yang beriman. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, satu perkara yang perlu kita lihat terlebih dahulu iaitu lafaz fi'il mudhari' yang terdapat dalam ayat 141 ini. Fi'il mudhari' yang pertama adalah yatarabbasuna. Ya, yatarabbasuna. Okey. Ibu-ibu nampak ke anak panah yang sedang bergerak ni? Nampak Ustaz? Okey. Cuba baca Kak, apa dia ni Kak yang saya nak gerakkan ini? Kak Riza, cuba baca. Yatarabbasun. Okey, saja nak tengok. Betul ke nampak benda yang saya tunjuk? Terima kasih banyak Kak Riza yang baik hati. Jazakumullah khairan. Yatarabbasuna tu artinya fi'il mudhari' menunjukkan mereka ni bukannya dulu je zaman Nabi SAW sahaja, bahkan pada zaman sekarang pun orang munafik sentiasa menunggu-nunggu mana yang okey. Dia bila sebut menunggu-nunggu ni, baru saya tengok tadi penyokong bola sepak Celtic. Celtic ni kat mana lupa saya. Jerman ke? Celtic ni, penyokong bola sepak Celtic telah diberi amaran oleh FIFA tak boleh bawa bendera Palestin ke stadium. Tapi mereka ada satu ni video,
ramai-ramai bawa bendera Palestin. Jadi dia ada beberapa kelab bola sepak ni begitu kuat dalam mempertahankan Palestin. Celtic satu, rasanya ada satu lagi, saya lupa apa dia. Saya tak tahu apa sejarahnya membuatkan mereka ni begitu semangat dalam membela perjuangan Palestina ni. Memang luar biasa. Amat-amat luar biasa, ya. Okey, baik. Satu, itu. Dia bukan zaman dulu je orang munafik menunggu-nunggu peluang, tapi sampai sekarang. Yatarabbasuna. Fi'il mudhari' menunjukkan sesuatu yang sentiasa berlaku, akan datang pun berlaku. Okey. Yang kedua adalah kita tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut fallahu yah. Kita tak tengok semua ya, ada lagi beberapa fi'il mudhari' yang lain tu. Tapi tak apa, kita tengok nastahwiz alaikum. Bukankah kami yang membela kamu, wa namna'kum minal mu'minin, dan kami yang sentiasa mencegah kamu daripada orang beriman. Nastahwiz dengan namna'kum tu fi'il mudhari'. Menunjukkan alasan-alasan orang munafik ni dulu sampai sekarang, macam itulah alasan mereka. Bukankah kita yang sama-sama satu geng? Bukankah kami yang bela kami dulu? Bukankah kami yang bocorkan rahsia umat Islam pada kamu? Ini bukan cerita dulu je. Sampai sekarang pun cerita ni ada. Itu ada baru-baru ni seorang perisik China. Perisik Amerika masuk ke China tu. Dia orang Cina. Ya, dia orang Cina. Tapi dia jadi perisik Amerika untuk mencari maklumat tentang negara China. Oh, dahsyat. Biasa perisik ni mati, kena bunuh biasanya. Okay. Fallahu yahkumu. Yahkumu tu pun fi'il mudhari'. Artinya Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat akan memutuskan hukumannya terhadap kamu. Dan ini fi'il mudhari' yang seterusnya. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina nasiba. Okey. Okey ni. Sini sikit. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Artinya Allah Taala sekarang sampailah bila-bila pun tidak pernah membuka ruang untuk orang kafir bagi membinasakan orang mukmin sepenuhnya. Dan di Gaza pun insya-Allah tidak akan hapus sepenuhnya. Mereka boleh buat apa saja, tapi Allah Ta'ala tidak akan mentakdirkan pejuang itu mati pada akhirnya. Ya? Dan mesti ada sakit-baki. Ataupun ada pejuang-pejuang baru dilahirkan. Ataupun ada sajalah mujahid-mujahid yang akan membela Palestina tersebut. Jadi insya-Allah. Okay, baik. Itu perkara yang pertama, ibu-ibu dirahmati Allah, tentang fi'il mudhari'. Tapi bagi masa sekejap, saya nak ambil air masak sikit. Okey, sorry. Okey, seterusnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan fathun, ya. Fathun. Jadi di sini sebenarnya ada beza antara fathun dengan nasrun. Jadi Celtic Island FC, sejarah dia lebih kurang sama dengan Palestin. Patutlah ada orang lain macam gerung saya tengok dia punya penyokong bola sepak Celtic tu. Luar biasa. Patut sejarah dia tu, perjuangan dia rupa-rupanya. Allah, saya tak tahulah nak masuk tentera darat dah ni. Dah beberapa kereta kebal Israel dilihat masuk ke dalam Gaza. Berkata senang cerita gila lah. Memang gila keadaan sekarang. Harap Rusia, China terus memberi tekanan yang luar biasa terhadap mereka. Tapi itulah, bukan senang. Nak tak nak dia ada Amerika. Ya. Dan tak boleh nak perang negara-negara besar. Amerika nak perang dengan Rusia ke apa, tak boleh. Ia membahayakan dunia seluruhnya. Allah Rabbi Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala berikan bantuan pada saudara kita. Tapi memang cerita-cerita Gaza ni menghilangkan mood dan selera kita. Baik.
Ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam surah Al-Fat sebagai contoh je, saya nak tunjuk dua contoh sahaja. Satu kita boleh tengok dalam surah Al-Fat dan satu lagi kita boleh tengok dalam surah yang sebahagian kita mungkin hafal ya, surah As-Saff. Okey. Dalam surah As-Saff dulu kata Allah Azza wa Jalla, Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kemenangan daripada Allah Azza wa Jalla dan juga pembukaan yang dekat. Artinya ada beza antara An-Nusrah dengan Al-Fathah. Okay, Nasrun tu kemenangan. Fathun itu artinya pembukaan. Sama juga dengan surah Al-Fatah. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna fatahna laka fatham mubina. Okay, Fatah. Yang keduanya, وَيَنْسُرَكَ nasran aziza. Jadi Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Sebab itu antara doa yang boleh kita panjatkan. Allahumma ftah lahum fatham mubina wansurhum nasran aziza. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beza di situ antara nasrun dengan al-fatah. Apa beza dia ya? Beza antara nasr dengan fatah tu. Kita tengok kod-kod ada ulasan ulama dalam bab ini yang boleh saya kongsikan dengan ibu-ibu sekalian. Al-farqu bainan nasr wal fath. Okey. Ini kita tengok siapa ni ulama yang syarah benda ni. Okey, ada lagi tak ulama lain yang syarah? Okey. Ini dalam alamak mana ni? Ini dalam tafsir apa ni? Tafsirur Razi. Okey, tafsir Razi. Tafsir yang memang boleh power ni. Okey, dia tanya as-su'alul awwal. Alamak, kenapa jadi macam ni tulisan dia? Tulisan dia memeningkan tu tak nampak tu. Kita ni dulu, kita cuba cari di tempat lain. Ini tafsir surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Macam mana nak cari sekarang ni, agak sulit sekarang ni nak cari. Kenapa saya tak tahu. Dia ada masalah maintenance ke apa ke? Sama juga. Ini boleh baca sikit. Ini boleh baca. Okey. Dia tanya penik baca. Apakah beza antara An-Nasr dengan Al-Fatah? Okey. Jadi ada beberapa jawapan diberikan oleh Ar-Razi. Satunya, kalau An-Nasr ini adalah al-i'anatu ala tahsilil matlub. Nasr ini, kemenangan ini artinya pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla untuk mendapat apa yang kita cita-citakan. Ya. Untuk mendapat apa-apa yang kita cita-citakan. Okay. Manakala Al-Fatah adalah dia punya keadaan selepas itu. Jadi sebab itu kata Ar-Razi, Nasr ini, kemenangan ini merupakan sebab berlakunya Fatah. Kita menang, kemudian kita membuka kawasan tersebut. Okay. Contohnya macam mana kalau kita di Malaysia, ada YB itu menang dalam pilihan raya. Okay. Bila dia menang pilihan raya tersebut, barulah dia pun membuka kawasan tersebut. Membuka tu artinya membuat projek demi projek, projek kemanusiaan, projek keagamaan dan sebagainya di kawasan tersebut. Itu namanya Fatah. Okey. Pendapat yang kedua pula menyatakan Al-Fatah ini adalah Kamaluddin, kesempurnaan agama, itu Fatah. Manakala itu Nasr, ya. Nasr ini Kamaluddin, kemenangan, kesempurnaan agama. Manakala Al-Fatah pula Al-Iqbalud Dunyawiyyul ladzi huwa tamamun ni'mah. Al-Fatah pula merupakan, dia panggil kenikmatan dunia itu sendiri. Okey, Nasr, kemenangan agama. Fatah itu kita mendapat dunia itu. Dunia itu kita dapat artinya pemerintahan negara, kita dapat Palestin tu bebas, itu Fatah.
Palestin merdeka, Fatah. Palestin dapat balik negara mereka, Fatah. Palestin dapat memimpin negara mereka sepenuhnya tanpa gangguan daripada Zionis, itu Fatah namanya. Okay, manakala An-Nasr itu kesempurnaan agama, dapat beramal dengan agama dengan sebaik-baiknya. Okey. Itu yang kedua, ya. Dan yang ketiga tu saya kurang faham macam mana dia tu. An-Nasr huwa az-zafar fid dunya 'alal munna wal fatah bil jannah. Oh, Nasr ini kemenangan di dunia, manakala Fatah ni kemenangan di hari akhirat nanti. Ada ulama yang faham demikian. Ala kulli memang ada beza antara Fatah dengan Nasr. Dia biasanya mudah ceritalah kebiasaannya. Kalau Nasr ini dia kemenangan, Fatah itu adalah apa yang berlaku selepas kemenangan. Ya, apa yang berlaku selepas kemenangan. Sebagaimana kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla memanggil Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Jadi dia level lebih tinggi daripada Nasr itu sendiri. Maka di sini apabila umat Islam ni berjaya mendapat pembukaan, ya, pembukaan demi pembukaan, orang munafik ini pun mulalah mendakwa bahawa kita ni kan satu geng, ya. Kita satu geng dan je nak jadi satu geng. Baik. Yang kedua, ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, kalau umat Islam itu dipanggil sebagai Fatah. Tengok di sini. Fa in kana lakum fathun minallah, apabila kamu mendapat pembukaan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang kafir, kemenangan tu dipanggil sebagai apa, ibu-ibu sekalian? Kalau orang kafir. Okay, ada jawapan tak? Kak Aisyah, Puan Amira dan lain-lain. Apa Kak? Nasibun. Nasibun. Barakallahu fikum. Nasibun. Ada dalam buku tu muka surat 123. Kenapa kalau umat Islam dinamakan sebagai Fathun Minallah, sedangkan orang kafir dipanggil Nasibun? Okay, satu bezanya, kalau umat Islam, pembukaan daripada Allah. Kalau orang kafir tak sebut Nasibun Minallah, dia Nasibun je. Nasibun ni ada bahagian lah. Ada bahagian keuntungan, itu sahaja. Okay, kenapa orang kafir disebut Nasibun bukannya Fathun, sedangkan Fathun yang kita faham tadi, kemenangan yang tulen. Kemenangan di hari akhirat nanti. Okey. Sedangkan Nasibun tu macam mana? Saya sebutkan dalam buku saya tu, Tafsirul Sa'di. Istilah Nasibun hanya menunjukkan kemenangan mereka, hanyalah kemenangan yang terhad. Hanya tertakat di dunia, tidak di hari akhirat. Tidak bertahan lama, dan tidak memberikan manfaat yang meluas. Oleh kerana kemenangan mereka kemenangan yang sementara, kemenangan yang seketika, kemenangan di dunia semata-mata, maka dipanggil sebagai Nasibun. Ya, Israel sekarang, kamu Nasibun, bukan Fathun. Ya, bukannya Fathun. Tak pernah mampu membeli hati penduduk dunia, tak pernah. Tapi kalau umat Islam, namanya Fathun. Kecuali umat Islam pun bila dia pegang negara, dia pun buat perangai yang tak elok, dia pun menindas orang, ya siap, Allah Ta'ala akan timpakan balasan. Kita tidak boleh menafikan bahawasanya runtuhnya Palestin itu mesti disebabkan adanya dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam pada masa dulu. Saya tak kata sekarang. Yang dulu-dulu tu punca jatuh tu. Mesti ada kesalahan dia. Dengan kehidupan yang mula bermewah, dengan tidak peduli soal ilmu, yang tidak peduli soal pembangunan, tidak peduli soal kewanitaan, tidak peduli soal anak-anak, tidak peduli soal kebajikan rakyat, yang penting memenuhkan nafsu perut mereka semata-mata, maka Allah Ta'ala timpakan balasan buat mereka. Tapi ni cerita dulu, bukan cerita sekarang ni. Sekarang ni adalah mangsa kepada keadaan. Jadi kita nak tak nak, kita kena jadi orang yang betul-betul merealisasikan erti kemenangan itu dalam bentuk Fathun Minallah. Okey. Macam tu lah ibu-ibu sekalian. Saya rasa saya nak berhenti dulu di sini dan kita buka perbincangan kalau ada. Dan kalau tak ada, saya akan boleh buat penutup untuk perbincangan ini. Okey, silakan kalau ada apa-apa nak dibincangkan. Dekat FB tak ada post, tak ada soalan apa dah. Kalau Ustaz nak simpulkan pun boleh. Okey. Jazakumullah khairah. Jadi ibu-ibu sekalian, di saat hari Jumaat ini insya-Allah
Sama-samalah kita doakan untuk saudara kita di Gaza ya. Jangan putus doa juga. Bila ibu-ibu solat zuhur terutamanya nanti ya, solat asar, yang solat sendirian lah. Yang solat berjemaah kena ikut imam. Kalau kita yang solat sendirian ni, bila rakaat akhir je baca doa qunut nazilah. Tapi tak hafal lah nak baca macam mana. Tak perlu baca yang panjang-panjang tu. Baca pendek pun jadilah. Contohnya, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Itu pun jadi. Nak tambah sikit, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Gaza. Okey, contohnya begitu. Jadi insya-Allah harapnya ada. Dia sebut salah. Kalau tak perang, tak boleh nak diplomasi pun tak kena juga. Dalam keadaan Palestin diplomasi, berapa ramai dah penduduk Islam di tebing barat. Yang bukan luar Gaza ni kan. Yang tebing barat kena halau sedikit demi sedikit. Berapa puluh ribu dah saya difahamkan. Rumah-rumah yang telah dirampas oleh orang Zionis. Mereka senang-senang hati je ambil rumah orang, tanah orang. Jadi dalam keadaan diplomasi demi diplomasi itu mereka tetap dihalau, ditindas, dianiaya, ya. Jadi nak tak nak memang kena bagi pandangan sebagai orang kena perang lah. Nak perang pun bersalah juga sebab melibatkan orang awam. Jadi kita pun macam mana langkah yang terbaik. Kita tak berani komen sebab kita tak pernah ada di situ. Kita tak faham politik di situ macam mana. Kita tak faham apa yang berlaku. Tapi saya nak ceritanya memang bersalah umat Islam dibuatnya. Diplomasi pun kena tindas. Perang pun kena tindas. Apalagi kuasa besar ni Amerika Syarikat terutamanya menyibuk. Okey, jadi itulah yang kita jadi pening. Okey, soalan Puan Amira, boleh ke maki? Dia sebenarnya kalau kita maki pun boleh buat apa. Yang penting doa. Doa pada Allah Azza wa Jalla. Kita nak marah tu bolehlah. Celaka betul Yahudi gerak. Kadang-kadang geram nak marah kan. Tapi lebih penting daripada itu adalah munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita doa pada Allah. Supaya Allah Ta'ala hantar tentera-tenteranya untuk merosakkan Israel daripada dalaman. Biar tanaman-tanaman dia rosak. Biar sistem macam-macam lah apa-apa sistem dalam kehidupan mereka tu, sama ada bekalan elektrik ke bekalan air pun dirosakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Biar mereka hidup tidak tenang. Jadi biar mereka bertelagah sesama mereka sendiri. Jadi nak tak nak itulah doa tentera-tentera dalaman ini akan datang untuk menyerang mereka, dan kita harap sangatlah apabila kereta-kereta tank, kereta kebal yang dah masuk ke dalam Gaza ni diserang oleh angin Sabah yang pernah membantu Nabi Muhammad SAW untuk mengalahkan tentera-tentera Ahzab, insya-Allah. Apabila kita tak mampu buat apa-apa dah, Allah Taala akan membantu, insya-Allah. Cuma kita nak kena terus berdoa kepada Allah, dan kita tidak akan memaksa Allah Azza wa Jalla mengikut kehendak kita. Kita hanya berdoa dan serah kepada Allah Azza wa Jalla bagaimanakah rizat yang terakhirnya. Wallahu alam. Ibu sekalian, saya berhenti di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum antum fajazakumullah khair. Terima kasih Ustaz.